Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fans Harimau Malaya. Sihat semua? Alhamdulillah. Hari ini saya excited sebab saya nak bawakan kepada anda bakat futsal yang boleh katakan paling hebatlah sekarang dekat Malaysia ni. Semua orang kenal dia. Kapten kebangsaan dan juga Kapten Selangor MAC yang baru menang baru ni. Kita bawakan Khairul Effendi Bahrain ataupun Ayun. Sihat Ayun? Alhamdulillah sihat. Yes, muka berseri-seri, muka kemenangan. Okey, Ayun. So, bila dah menang, bila dah sahkan, tak larilah pada orang tanya apa perasaan Ayun bila disahkan kejuaraan hari itu. Okay, firstly untuk season ni memang agak special lah sebab Ayu memang asal daripada Selangor. So kira kita bagi satu kejuaraan lah untuk negara untuk negeri kelahiran kita kan. So bagi Ayun memang agak special lah untuk season kali ni dan alhamdulillah lah untuk first season Ayun bersama Selangor dapat pula kira kita orang mengekalkan kejuaraan buat kali kedua. Alhamdulillah. Kalau boleh kita imbas balik sikit kan, apa yang membuatkan Ayun setuju untuk bermain bersama Selangor season ni? Okey, untuk pengetahuan macam minat futsal lain, sebelum ni Ayun bersama dengan Pah Rangers selama 3 tahun dan selama 3 tahun ni macam Ayun dah kira promise dengan Ayun punya wife, dengan family Ayun untuk orang kata after 3 years ni Ayun akan cari satu team yang lebih dekat dengan family. So untuk Ayun berhijrah ke negeri Selangor balik adalah disebabkan family lah. Untuk lebih masa bersama family itu. Wow, jadi bila dah bermain dekat dengan family, sebenarnya dia jadi motivasi tambahan tak Ayun? Betul, memang motivasi tu memang orang kata tip-top. Sebab dia bila orang kata wife cakap kan, bila lelaki ada kat depan mata tu dia tak ada orang kata stres semua tu, dia punya stres tu kurang. Bila kita jauh-jauh tu kat situ yang orang kata ada je lah konflik tu kan. So bila dah dekat dengan family tu dia rasa lagi senang and motivation tu memang orang kata automatic akan boost kita punya motivate tu. Betul, saya faham. Okey, sah kejuaraan walaupun ada satu lagi game. Adakah Ayun pernah menjangkakan boleh dapat kedudukan seawal ini? Maksudnya, pernah jangka tak benda ni? Bagi Ayun sebab kita futsal ni dah 2 tahun tak ada league and Ayun boleh bagi tahu yang semua kelab, semua tim yang berada dalam MPFL tahun ni boleh dikatakan sama rata. Sebab kita orang ni dah 2 tahun tak ada game kan. So semua dah sama level. So memang tak expect yang kita orang boleh mendapat kira kejuaraan awal. Even kita orang ada satu lagi game next week bersama sebab kita orang memang target untuk habiskan kita untuk target untuk dapatkan champion yang secepat mungkin lah sebab lawan kita orang untuk last game nanti adalah Pahang Rangers. So itu kira antara tim kelab yang agak sukar lah untuk kita orang nanti fight nanti minggu depan. Dia jadi susah sebenarnya kalau tak dapat sahkan dulu. Tapi Betul. bila dah sah ni, legalah sikit kan? Yalah, dia bila dah sah ni pressure tu kurang sikit. Okey Yun, boleh tak share kalau sebagai Kapten Selangor lah kan, dalam tim Selangor tu sendiri, apa sebenarnya kekuatan yang boleh bawa you all jadi champion lagi? Okey, Ayun betulkan dulu, sebenarnya Ayun bukanlah kapten untuk Selangor MSC. Okay. Ayun hanya menggantikan kapten yang sekarang ni sebab dia kena COVID. I see. So Ayun menggantikannya and boleh dikatakan tim Selangor ni Ayun boleh cakapkan team bonding antara player memang sangat 100% memang terbaik. Memang macam family. So kita orang tak ada macam ada orang kata level macam senior, junior, young player, tak ada. Semua adalah sama. And then chemistry antara player, coaches yang banyak orang kata
bagi apa orang kata, bagi input yang knowledge kepada player semua, and player juga boleh bagi orang kata apa, cadangan semua. So kat situ yang membuatkan Selangor ni menjadi satu tim yang orang kata cukup apa, komplit lah bagi Ayun. Siapa yang mainkan peranan untuk pastikan bonding tu sentiasa harmoni ya? Sebab dalam game pun kita ada masa kita berselisih faham strategi, bincang taktikal pun ada masa yang tak berapa okey. Member minta pass, kadang-kadang kita shoot, kadang-kadang kat situ pun boleh buat gaduh. Siapa yang mainkan peranan untuk pastikan harmoni tu? Kat sini yang Ayun boleh nampak adalah kapten kita orang, Ayib, and also Ayun as a senior player, and coaches, and then yang paling Ayun boleh katakan yang paling the boss lah and the main punya ni adalah kita orang punya manager, Aunty Mimi Afzan. So dia ni memang mungkin orang kata dalam industri futsal ni tak ramai yang kenal dia, tapi untuk player-player futsal memang kita orang boleh dikatakan Aunty Mimi ni dia dari start dari orang kata futsal Malaysia tu dah ada, dia dah ada juga, dia dah bawa satu tim. So sebelum ni kalau boleh, kalau awak tahu Selangor MSC tu, so MSC tu adalah kelab dia dulu. So memang dia mementingkan family punya, orang kata apa, dalam tim tu family punya ni lah. So memang sebelum apa season ni start pun dia dah start buat team building semualah, bonding punya tu. So kata memang main dia adalah yang Aunty Mimi tu lah. Okay, kita nak imbas balik. Dalam masa 2 tahun tak ada liga ni kan, dan ada masa tu pula dekat setahun juga yang kerajaan tak benarkan kita bersukan dekat luar pun. Apa yang you all ambil inisiatif untuk pastikan semua berada dalam keadaan terbaik? Okay, sebelum Ayun masuk ke Selangor Messi tu, Ayun bersama Pah Rangers lagi. And then mostly yang apa yang tahu sebelum ni, dia orang buat, and Ayun pun buat like macam video punya, orang kata video session, Zoom lah, macam sekarang ni Zoom. So virtual punya workout dengan coaches. Itu je lah yang kita orang boleh buat sebenarnya, sebab jogging kat luar pun tak boleh kan. So memang mostly memang orang kata dekat rumah punya workout je lah. Ada tak kawan-kawan Ayun yang maksudnya dah serius dalam futsal tapi disebabkan COVID 2 tahun tu buatkan dia hilang motivasi ataupun beralih bidang? Rasa Ayun saya ada banyak. Memang banyak, mesti sebab yelah sebab ada macam few players yang memang bergantung pada futsal. And then tak ada pula orang kata secure punya job. So disebabkan tak ada futsal, and then memang dia terpaksa beralih kepada mencari, ya, sampai ada yang kerja Foodpanda, Grab, semua tu lah. Okey, kalau kita sentuh pasal liga pula, lepas 2 tahun tak dipertandingkan, apa yang Ayun lihat perbezaan? Mungkin dari segi sambutan fans ke, macam mana perubahannya nampak? Okey, untuk season ni sebenarnya makin lagi ramai fans-fans tu, sebab apa yang Ayun dengar daripada peminat-peminat futsal semua, dia cakap dia orang memang rindu nak pergi stadium, rindu nak tengok like macam live dalam TV semua tu. So memang dia memang rindu. So Ayun boleh katakan tak banyak beza pun daripada yang season-season yang sebelum ni. Cuma dekat dalam stadium tu capacity dia je kurang sikit. Tapi still orang kata alhamdulillah lah, sebab kita ada macam kelonggaran lah SOP, penonton boleh datang tengok game. So alhamdulillah lah. Sebab kalau Ayun tengok di Liga Indonesia, dia orang jalan liga dia tapi tak ada penonton datang. So ada kira macam benefit lah juga kat kita. Kalau dari mata Ayun sendiri, kalau ada satu aspek yang boleh ditambah untuk tambah baik Liga Futsal dekat negara kita ni, apa yang boleh ditambah? Okay, masa awal-awal tu kita punya liga dia tak ada like macam
live punya free live punya TV, macam TV punya streaming semua tu kan. Sebelum ni kalau nak tengok kena kena bayar. Kena bayar baru dapat tengok. And then after Circuit 7 tu baru like macam FM take over semua. Baru kita orang ada like macam TV9 take over. So kat situ ada free live streaming. And Ayun boleh katakan macam ada sekali tu I tengok game tu is like macam 57K view. So not bad lah kan. And then lagi satu aspek yang boleh macam suggest mungkin kita boleh buat home away lah, sebab league kali ni hanya satu pusingan saja. So mungkin sebab nak cepat sebab nak habiskan sebelum Ramadan. So kat situ kalau kita boleh buat home away, orang kata lagi banyak game lagi bagus player untuk like macam kira improve dia orang punya gameplay semua tu. And then satu lagi Circuit 1 sampai habis ni semua dekat Selangor. So dia agak orang kata untuk yang KL dengan Kelang punya team memang advantage. Tapi untuk tim-tim yang macam dekat utara, dekat pantai timur semua tu kan, so dia orang boleh dikatakan agak penat lah sebenarnya. Sebenarnya agak penat. So macam kesian juga sebenarnya kat dia orang. So macam boleh katakan tak fair jugalah untuk dia orang. So itu je lah antara aspek-aspek yang I rasa boleh diperbaiki lagi untuk season depan nanti. Untuk liputan TV tu kan, maksudnya kalau lepas ni setiap game futsal tu ada liga, maksudnya pemain-pemain futsal lepas ni akan dikenali macam pemain bola padang biasa pula. Mungkin ada sampai tahap selebriti pula. Adakah itu akan ada buat impact negatif kepada pemain? Mungkin lebih banyak orang tengok, lebih banyak kecaman juga. Ada takut tak Ayun pada benda-benda macam tu? Itu kita kalau as a player kena set mental sendirilah. Like kalau you memang benda ni dia ada baik dan buruk dia. Yang buruk dia seperti aku cakap lah tadi. So bila kita dah ramai sangat orang agungkan kita, so kita pun dah rasa sedap macam tu. So kat situ kita punya gameplay pun dah jadi orang kata akan kacau lah. Tapi kalau saya kata dia akan lebih banyak kepada benefit lah. Untuk player dikenali macam senang untuk senang untuk player senang untuk tim-tim lain untuk scout players, and also sponsor juga bagus juga untuk sponsorship sebab dah sponsor banyak-banyak and then keluar kat TV. So itu pun antara orang kata fun lah untuk kelab-kelab ni untuk season-season ke depan nanti tu. So kalau boleh katakan baik buruk dia tu kita kena pandai-pandai lah as a player. Ayun umur sekarang 35 kan? Betul. So dengan Ayun mesti faham keadaan fizikal Ayun. Ayun sasakan berapa tahun lagi Ayun boleh bermain? Okay, benda ni ramai orang tanya. Ni soalan ni memang ramai orang tanya. Selepas like macam Ayun tengok analisis, macam Ayun punya sendiri punya analisis, and then coach pun ada buat like macam analisis berapa minit Ayun main, like apa dengan Ayun punya orang kata after game Ayun punya kepenatan tu berapa punya rate semua tu. So and then coach dia boleh dia macam dia bagi tahu like macam Ayun still boleh play like macam untuk 2 atau 3 tahun lagi. Tapi untuk Ayun rasa Ayun boleh main sampai umur 40 insya-Allah. Sebab Ayun kalau selagi boleh main nak main, sebab bila move tu jadi coaches punya ni, I rasa itu akan lagi pening lah. So better kita main daripada kita jadi coach. Okay, saya nak sentuh tentang skuad futsal kebangsaan pula. Dia beberapa minggu hari tu, coach kebangsaan, Coach Chun Yong kan, dia ada keluarkan kenyataan supaya player senior tidak mempamerkan aksi yoyo waktu dalam liga. Ayun nampak perkara tu macam mana? Memang sebenarnya faktor yoyo tu sebab dah lama tak main ke, ataupun masih tak biasa lagi nak dapatkan momentum tu ke? Macam mana Ayun tengok? Itu kat situ mungkin ada banyak faktor dia. Mungkin sebab player-player senior atau player-player yang biasa dah dipanggil collab ni, kalau dia rasa diri dia tu aku main macam mana pun aku akan dapat collab. So itu satu faktor.
Selesa Then lah. dia dah rasa selesa. So itu memang Ayun cakap player ni memang apa, mungkin rasanya yang faktor tu adalah mungkin Coach Sean nampak yang macam tu. Tapi lagi satu mungkin lah macam awak cakap, mungkin sebab dah 2 tahun tak main, tak ada liga kompetitif, so diorang pun dah hilang diorang punya tuning semua tu. So tapi bagi Ayun rasanya kalau macam yang senior player ni, macam yang Coach Yong kata, kalau jangan mempamerkan aksi yoyo tu, rasanya mungkin ada juga, ada segelintir yang macam tu. So hopefully yang player-player sini atau player-player yang pernah dipanggil collab ni, itulah, bagilah 100%, mainlah untuk diri sendiri semua tu. Dan insya-Allah main untuk demi Malaysia, insya-Allah kita boleh buat. Actually dari mata Ayun sendiri, Ayun tengok saingan player-player dari tim lain tu sama standard dengan sebelum ni ataupun memang ada menurun sikit sebenarnya? Dia ada menurun. Pada Nampak awalnya? Pada awalnya nampak menurun. Tapi lepas macam few circuit lepas tu, banyak player-player muda yang orang kata ada talent lah. Ada talent, tapi cuma mungkin itulah, kita tak banyak liga, and liga kita tak lama. So player-player ni nampak kepenatan dia tu lah, nampak penat sebab game back to back, sebab ada sekali tu macam ada few time juga yang game di postpone. So macam kalau game dia tu hari Sabtu Ahad, and then hari Rabu pula ada game, and then sambung balik next week tu. So agak pack lah kat situ, back to back punya game. So kat situ kita kurang lah, kita punya orang kata player punya, apa orang kata, player punya steady tu lah. Kalau game yang banyak macam ni. Okay, menjelang kejohanan AFF Futsal tak lama lagi, diundi bersama juara bertahan Thailand dan Indonesia. So dengan talent yang ada daripada liga sekarang ni, Ayun tengok peluang kali ni macam mana? Peluang macam ni Ayun boleh katakan 50-50, sebab preparation untuk national team pun tak lama sebenarnya. Seperti yang Coach Yong beritahu Ayun, kita orang akan masuk 17 hari bulan untuk national camp, and then tournament tu akan start awal bulan 4. Rasanya Ayun 3 hari bulan 4 macam tu dah start. So kita ada like macam 2 weeks je untuk preparation. Bulan puasa maksudnya kan? Yes, betul, bulan puasa. And then untuk nak dapatkan chemistry bonding team tu, rasanya 2 minggu tu agak orang kata susah. Tapi itulah, if like kalau nanti dah masuk masuk dekat camp tu, Ayun kena beritahu kepada player-player yang senior, junior ataupun yang young player, diorang tak boleh ada rasa malu, segan, sebab kita tak ada masa. Sebab before this mungkin diorang boleh ambil masa sebulan 2 bulan untuk ni, tapi untuk yang masa yang singkat ni, diorang tak boleh malu, tak boleh segan untuk tanyalah. Apa yang diorang tak faham, diorang kena tanya. So untuk sekarang ni memang untuk orang kata nak ke depan, memang tak boleh malu segan lah sekarang ni. So tapi, itulah. Kalau ikutkan, aspek yang paling penting is your recovery lah after liga kan. So Betul. dengan waktu yang singkat ni, biasanya sebagai pemain senior, apa yang Ayun amalkan untuk pastikan badan tu rehat cukup dalam masa yang singkat? Okay, itulah, bagi macam Ayun dulu, kalau muda-muda pun, kita kalau muda-muda dulu, rasa macam habis game tak apalah, boleh relax-relax lagi kan. Tapi untuk yang macam umur macam Ayun sekarang ni, memang orang kata kena guna apa-apa benda yang ada sekarang ni lah. Contoh macam kalau kita ada massage, kita ada sauna, kita ada ice, semua tu Ayun kena buat. So memang even tadi pun Ayun baru habis pergi ke recovery untuk buat rehab semua tu. So itulah Ayun nasihatkan kepada player-player muda. Memang sekarang ni memang dia orang rasa okey. Tapi bila dah sampai ke peringkat macam nak masuk ke umur 30 tu, benda ni yang kita memang kena fokus. Pemakanan, tidur kena cukup, recovery pun kena cukup. So gunalah apa benda yang ada kat kelab tu. Ada massage kan, tukang massage semua, ada ice semua, kena buat. So jangan malas-malas.
Okey, akhir sekali saya nak tanya Ayun tentang harapan lah, sebab fans dah mula kenal dah play futsal, fans pun dah mula sorak kepada tim futsal ni macam tim bola utama dah. So Ayun, harapan Ayun untuk dalam masa 2-3 tahun akan datang, apa pencapaian yang terbaik yang rasa Malaysia boleh capai? Okay, untuk 2-3 tahun ni hopefully liga kita ni nanti akan untuk next season liga akan lebih, orang kata macam lebih panjang, ada home away semua tu. And harapan Ayun sebab yelah nak kata kalau untuk orang kata Liga Malaysia ni semua Ayun dah rasa. So target Ayun adalah untuk national team lah, untuk kita mungkin macam AFF kita dah ada few time chances untuk kita champion, tapi tak berjaya. So yang benda-benda ni lah macam AFF, AFC kita pun pernah ada chances untuk layak ke second round, tapi tak berjaya juga. So itulah hopefully Malaysia kita dapat pecahkan, orang kata itulah pecahkan buat satu rekod lah. So sebab sebelum ni AFF memang selalu Thailand je champion. So hopefully by lepas 2-3 tahun ni Malaysia pula champion lah, sebelum Ayun retired lah. Alhamdulillah. Saya mewakili Harimau Malaya dan fans Harimau Malaya ucapkan semoga dapat tunjukkan kehebatan anda di AFF nanti, buat yang terbaik, banggakan negara kita, dan saya juga doakan Ayun dapat main lama lagi. Sebab pemain muda pun mesti nak banyak belajar pada Ayun. Okey, Ayun, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama Harimau Malaya petang ni. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih Ayun ya. Terima kasih Harimau Malaya, terima kasih peminat-peminat semua. So terima kasih Harimau Malaya sebab banyak support, even kita orang futsal, tapi still you guys punya support punya memang orang kata terbaik lah. So terima kasih banyak. Jumpa lagi Ayun. InsyaAllah. Okay.